Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ustazah akan mengajar mata pelajaran Tafsir Al-Quran pelajaran 1, Tafsir ayat 255 Surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan akidah. Adakah murid-murid tahu apakah ayat 255 surah Al-Baqarah ini? Ya, ayat 255 surah Al-Baqarah ialah merupakan ayatul kursi. Baik, mari kita bersama bacakan ayatul kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, mari kita lihat apakah maksudnya. Maksudnya ialah Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk usahkan tidur, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat, iaitu pertolongan di sisinya, melainkan dengan izinnya, yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari iaitu kandungan ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki, iaitu memberitahu kepadanya. Luasnya kursi Allah, iaitu ilmunya dan kekuasaannya, meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dialah yang maha tinggi, iaitu darjat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Apa yang dapat disimpulkan daripada maksud ayatul kursi ini ialah bahawa Allah yang maha berkuasa. Ilmu dan kekuasaan Allah itu meliputi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah jaga apa yang ada di langit dan Allah jaga apa yang ada di bumi. Kesimpulannya, Allah yang maha berkuasa sama ada di langit ataupun di bumi. Baik, mari kita lihat makna kalimah. Murid-murid boleh baca dan hafaz makna kalimah berserta dengan artinya. Yang pertama, wala naum, dan tidak tidur. Yashfa'u, memberi syafaat. Syafaat ini ialah pertolongan. Wa ma khalfahum, dan di belakang mereka. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. La ta'khudhuhu sinatun, dan tidak dihampiri mengantuk. Al-Hayyu, zat yang kekal selama-lamanya, dan Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, iaitu mentadbir sekalian makhluk. Baik, makna kalimah ni macam saya cakap tadi, pelajar-pelajar semua harapnya dapat hafaz dan juga tahu erti kalimah-kalimah yang
tertera. Baik, seterusnya sebab nuzul. Sebab mengapa ayatul kursi ini diturunkan dan apa dia peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika ayatul kursi diturunkan. Baik, kita tengok sama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatul kursi pada waktu malam. Ayatul kursi ini diturunkan pada waktu malam. Dan yang kedua, Rasulullah memanggil sahabatnya iaitu Zaid bin Thabit untuk menulis ayatul kursi. Okay, ingat, penulis ayatul kursi ialah Zaid bin Thabit. Yang ketiga, apa dia peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika ayatul kursi ini diturunkan? Baik, antaranya ialah setiap berhala yang ada di dunia ini bergoncang. Okey, itu peristiwa yang pertama. Kemudian, segala mahkota yang ada di kepala raja-raja terjatuh. Kemudian, syaitan pun lari bertempiaran dan berlanggaran sesama sendiri. Kemudian, syaitan berkumpul menemui iblis. Kemudian, iblis menyuruh mereka mencari dan menyelidik punca berlakunya keadaan tersebut. Keadaan yang menggemparkan itu. Kemudian, akhirnya syaitan tiba di Madinah dan mendapati ayatul kursi diturunkan. Itulah antara peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika ayatul kursi ini diturunkan. Baik, seterusnya, kelebihan ayatul kursi. Baik, ayatul kursi ini banyak kelebihan-kelebihannya. Baik, yang pertama, saya nak tunjuk. Yang pertama ialah mendapat perlindungan daripada Allah. Yang mana ada dalam satu hadis yang bermaksud dari Hasan bin Ali berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesiapa yang membaca ayatul kursi di akhir setiap solat fardu, ia berada dalam perlindungan Allah sehingga solat yang lain. Maksudnya, contohnya, kalau kita solat fardu zuhur, kemudian di akhir solat fardu zuhur itu kita membaca ayatul kursi, maka kita akan dilindungi sehingga solat asar. Kemudian solat asar kita baca lagi ayatul kursi, kemudian kita akan dilindungi sehingga solat maghrib. Begitulah seterusnya. Begitulah sehingga solat-solat yang seterusnya. Jadi apabila kita membaca ayatul kursi ini, kita mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Apa dia kelebihan ayatul kursi lain? Yang kedua ialah syaitan keluar daripada rumah yang dibaca ayatul kursi. Syaitan tidak akan duduk di dalam rumah yang mana dalam isi rumah tersebut selalu membaca ayatul kursi, buka radio-radio ataupun kaset-kaset yang memperdengarkan ayatul kursi. Syaitan, macam peristiwa tadi, syaitan lari bertempiaran kerana mendengar berlanggaran sesama sendiri. Rupanya ayatul kursi turun. Maknanya syaitan takut dengan dia takut dengan apabila dibacakan ayatul kursi. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang bermaksud, Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya di dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran dan tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada syaitan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, iaitu ayatul kursi. Maknanya syaitan memang takutlah dengan ayatul kursi itu. Baik. Kemudian yang ketiga,
kita amalkan membaca Ayatul Kursi, kita terpelihara daripada bencana, terpelihara daripada bala bencana. Okey, kemudian Ayatul Kursi ini merupakan penghulu ayat Al-Quran. Merupakan penghulu ayat Al-Quran. Baik, kelebihan yang kelima, seterusnya, membaca Ayatul Kursi terpelihara diri kita daripada gangguan syaitan. Syaitan lari, syaitan nak hinggap dekat badan kita bila kita mengamalkan Ayatul Kursi. Kemudian baca, kita akan dapat pahala yang sangat besar. Kemudian Ayatul Kursi merupakan ayat yang terbesar dalam Al-Quran. Jadi, marilah kita bersama-sama mengamalkan membaca Ayatul Kursi. Setiap saat ke setiap minit, setiap jam kita baca sebagai pelindung diri kita. Okey. Seterusnya, pengajaran daripada ayat 255 surah Al-Baqarah ini, iaitu pengajaran daripada Ayatul Kursi ini. Okey, baik, yang pertama, mentauhidkan Allah adalah asas akidah Islam. Mentauhidkan Allah adalah asas akidah Islam, iaitu dengan meyakini, kita yakin dalam hati bahawa Allah sahaja yang layak kita sembah, yang layak kita taati, serta menafikan segala Tuhan selain daripada Allah. Kita kena yakinlah dalam hati bahawa hanya Allah sahaja yang layak kita sembah. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Baik, pengajaran ayat yang kedua, kita kena yakin bahawa Allah itu maha sempurna. Wajib kita yakin bahawa Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan ni yang layak pada zatnya yang maha agung, dan mensucikannya dari segala sifat kekurangan yang mustahil bagi Allah. Baik, pengajaran yang ketiga ialah kena yakin juga bahawa hanya Allah tempat bergantung. Hanya Allah sahaja tempat manusia bergantung dan memohon syafaat. Syafaat itu maksudnya ialah pertolongan di dunia dan juga di akhirat. Kita ada masalah, berdoa kepada Allah. Jadi tempat kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pengajaran yang seterusnya, mensyukuri dan memanfaatkan ilmu. Mensyukuri dan memanfaatkan ilmu. Kita mesti bersyukur dan memanfaatkan ilmu yang telah dianugerahkan Allah kepada kita untuk mencapai kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kita kena sentiasa bersyukur, kemudian kita ada ilmu, sentiasa manfaatkan ilmu tersebut. Okey, supaya kita dapat kebaikan di sisi Allah, di dunia dan juga di akhirat. Baik, pengajaran yang terakhir ialah Ayatul Kursi ini adalah penawar daripada gangguan syaitan. Dia Ayatul Kursi ni banyak rahsia dan juga fadilat yang boleh kita gunakan untuk mengatasi, merawat, mengelakkan diri daripada gangguan iblis dan juga syaitan. Penawarlah, sebut penawar kepada manusia. Apabila kita diganggu syaitan, maka Ayatul Kursi adalah penawarnya. Baik. Setakat ini dahulu daripada Ustazah. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.